Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'hidihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa beramal dengan ilmu yang dipelajari insya-Allah. Dan mati Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ightanimu khamsan qabla khamsin." Rasul SAW bersabda yang mafhumnya, hendaklah kalian merebut 5 peluang, 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yughtanimu khamsan qabla khamsin. Hendaklah kalian merebut 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Dan di antara perkara yang dinyatakan oleh Rasul SAW tersebut, wa syababaka qabla haramik. Dan waktu muda kamu sebelum datangnya waktu tua. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, nikmat muda yang Allah Subhanahu usia muda yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu satu nikmat, tuan-tuan. Kita selaku seorang hamba-Nya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib mensyukuri nikmat tersebut. Bagaimana yang dikatakan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tuan-tuan? Kata para ulama, menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini wajib ke atas kita mensyukurinya. Tak kira nikmat tersebut kecil ataupun besar. Maka selama mana ia merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita syukurinya. Dan kata para ulama, syukur itu terbagi pada 2. Syukur yang sunnah dan syukur yang wajib. Syukur yang sunnah kata para ulama adalah dengan kita menyebutkan alhamdulillah. Kita muji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang kita kurniakan, itu yang dikatakan syukur mandubah, yaitu syukur yang sunat.
Adapun syukur yang wajib, tuan-tuan, adalah kita menggunakan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita itu untuk mentaati Allah. Mata yang Allah Taala kurniakan kepada kita ini kita gunakan untuk, jangan kita gunakan untuk derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua tangan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita, yang Allah Taala kurniakan kepada kita ini, jangan kita gunakan untuk melakukan maksiat. Begitu juga dengan dua kaki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita tersebut, yang dengannya kita berjalan ke sana dan kemari. Jangan sekali-kali kita gunakan kaki tersebut untuk derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dikatakan syukur yang wajib. Wajib ke atas setiap muslim menggunakan segala perkara, segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya itu untuk mentaatinya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah usia muda. Usia muda yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan itu ia satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib ke atas kita untuk kita mensyukuri nikmat muda, nikmat umur muda tersebut. Macam mana cara untuk kita bersyukur di atas nikmat tersebut, tuan-tuan? Nikmat usia muda yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Maka kata para ulama, hendaklah kita gunakan waktu muda kita itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Al-insan ya'jizu fil harami amma kana yastati'uhu fi shababihi min a'malil birri. Manusia itu, kata para ulama, dia akan menjadi lemah. Banyak perkara-perkara yang dilakukan ketika muda dahulu dia tak mampu nak lakukan pada usia tua. Itu kebiasaan adat orang-orang yang berumur, tuan-tuan. Maka ketika mana usia muda kita inilah sepatutnya kita merebut peluang. Sepatutnya kita menggunakan peluang usia muda ini untuk kita melipat gandakan amalan kebaikan, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kata kepada diri kita, aku tunggu time tua nanti barulah aku nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Time tua nanti barulah aku nak mentaati Allah Subhanahu wa taala, nak memperbanyakkan amal sunnah, puasa sunat dan sebagainya. Jangan kita berkata sedemikian, tuan-tuan. Kerana apabila datang usia muda, apabila datang usia tua, kebiasaannya banyak perkara-perkara amal-amal ibadat yang pernah kita lakukan ketika mana kita di usia muda tak mampu lagi untuk kita lakukan ketika mana kita berusia ketika kita usia tua. Maka kata ulama, faman igtanama syababuhu la yandam idza ja'ahu al-haram. Barang siapa yang merebut masa mudanya itu dan digunakan masa mudanya itu dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang memberi manfaat, la yandam idza ja'ul haram. Dia tidak akan menyesal ketika mana dia di hari tua. Sebab dia dah tahu bahawa ketika mudanya itu dia dah habiskan masa mudanya itu sepenuhnya untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Dia dah gunakan masa mudanya itu untuk berbekal sebanyak yang mungkin. Namun tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, lakinnal kasal daun. Tetapi malas itu ia adalah satu penyakit. Malas itu satu penyakit. Asyab idza istawalla alaihi al-kasalu fatathu al-fursah. Kata ulama, kalaulah seorang muda itu, orang yang muda ini kalaulah dikuasai dengan sifat malas, fatathul fursah, maka dia akan kehilangan fursah. Dia akan kehilangan peluang, keemasan yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya untuk melipat kali gandakan amalan. Kalaulah waktu mudanya itu digunakan untuk dichannelkan ataupun dihalakan untuk berfoya-foya, menghabiskan masa, buang masa pada perkara-perkara yang langsung tidak memberi manfaat kepadanya,
maka kata ulama, zahabatil fursah, maka dia telah pun kehilangan satu peluang keemasan yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya untuk melipat gali gandakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-kasal ista'adha minhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, sifat malas itu tuan-tuan, ia merupakan satu sifat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri minta dijauhkan. Sifat malas itu ia adalah satu sifat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri minta agar baginda dijauhkan daripada sifat tersebut. Warid dalam hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ketika berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung darimu daripada keluh kesah dan sifat lemah, dan aku berlindung denganmu daripada sifat malas. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Sifat malas itu tuan-tuan, ialah satu sifat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri minta agar dijauhkan daripada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kata para ulama, al-kasal sababul hirman wa fawatil maqsud. Kasal itu, sifat malas itu, ialah satu sifat yang menegah manusia daripada mendapatkan kebaikan yang cukup besar, wa fawatil maqsud. Dan kasal itu juga, malas itu juga adalah satu sifat yang menegah manusia daripada mencapai matlamat ataupun cita-citanya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, time muda inilah sepatutnya kita gunakan untuk melipat gali gandakan amal ibadah, bukan kita buang masa ke sana kemari, bukan kita enjoy, bukan kita berfoya-foya. Sebab tuan-tuan, kita tak tahu bila kita akan mati. Kita tak tahu bila kita akan mati. Jangan kata kita masih muda lagi, kita lambat lagi nak mati. Tak, jangan kata begitu. Tak pernah termaktub di dalam agama kita mengatakan bahawa tua itu merupakan syarat kepada kematian. Tak ada. Tak pernah ada. Nak mati mesti tua, tak ada. Berapa ramai orang yang tua, yang lanjut usianya itu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa ramai yang orang-orang yang muda itu sihat walafiat, langsung tak ada penyakit, tapi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nadri, kita tak tahu bilakah kita akan mati. Maka hendaklah kita bermuhasabah, apakah kita telah pun bersedia seandainya Azrail datang kepada kita pada ketika ini untuk menjemput kita. Hendaklah kita bermuhasabah, apakah kita telah pun melakukan segala perkara yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan ke atas kita. Apakah kita telah meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita pernah terlanjur melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita telah pun bertaubat kepada Allah? Maka perkara-perkara tersebut hendaklah kita sentiasa tanyakan pada diri kita, bermuhasabah pada tiap-tiap hari. Kerana bermuhasabah, melakukan muhasabah itu akan mendatangkan kebaikan cukup besar kepada manusia. Bila seorang untuk muhasabah yang dilakukan itu akan menjadi satu motivasi kepadanya untuk melipat gali gandakan amal ibadah, memperbanyakkan lagi kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa jemu. Dengan muhasabah yang dilakukan itu, dia akan ingat kepada kematian. Yang bila dia ingat kepada kematian, maka akan menyegarkan jiwanya itu dan membuatkan dia menjadi seorang yang begitu rajin dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
masa muda yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini adalah satu nikmat, maka wajib ke atas kita untuk menghalakan penggunaan usia muda kita ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan masa muda kita ini untuk derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan hamba-hamba yang sentiasa diberikan taufik untuk melakukan kebaikan dan memberi manfaat kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pembacaan kitab mukhtasar kita ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahaskan tentang satu chapter yang sangat penting, muqaddimah. Kita telah bahaskan satu fasal yang cukup penting dalam kitab ini, yang mana yang di kitab itu boleh buka dalam bab riddah, iaitu fasal pada membahaskan tentang perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad ataupun terkeluar dari Islam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari fasal ini ia satu perkara yang wajib. Mempelajari fasal ini ia adalah satu perkara yang wajib, fardu ain. Jangan kita anggap bahawa mengetahui atau mempelajari cara melakukan solat, perkara-perkara yang membatalkan solat, cara berpuasa, cara menunaikan zakat, cara bermuamalat, itu saja yang fardu ke atas kita, tuan-tuan. Jangan kita hanya menyangka bahawa mempelajari perkara-perkara yang membina keimanan kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya, mengetahui sifat-sifat yang wajib ke atas Allah Subhanahu wa taala itu, mengenal sifat-sifat yang wajib ke atas Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat yang mustahil ke atas Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat yang wajib bagi para anbiya dan sifat-sifat mustahil bagi para anbiya, itu saja yang wajib. Bahkan kata para ulama, bukan sekadar itu, tuan-tuan, bahkan turut wajib ke atas kita untuk mempelajari perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh murtad, terkeluar dari Islam. Salah seorang di kalangan ulama kita, ulama tanah Jawi kita, yang menyebutkan bahawa pada zaman ini banyak berlaku kes di mana seseorang itu jatuh murtad, terkeluar dari Islam, sedangkan dia tak sedar bahawa dia terkeluar dari Islam. Banyak berlaku pada zaman ini. Dan di antara punca yang menyebabkan ramai di kalangan umat Islam berzama sekarang ini terlibat dengan kekufuran dalam keadaan mereka tak sedar, puncanya adalah kerana dia tidak mempelajari babur riddah. Dia tidak mempelajari perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad. Perkara ini telah pun dinyatakan secara jelas oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya Sulamul Mubtadi. Kalau kita buka dalam kitab Sulamul Mubtadi, pada bahagian riddah, muqaddimah, pembukaan kepada kitab riddah ataupun bab riddah, itu dinyatakan oleh Syekh Daud Al-Fatani secara jelas. Bila mengatakan pada zaman sekarang ni banyaknya berlaku manusia yang terlibat dengan kekufuran sedangkan dia tak sedar bahawa dia sedang melakukan kekufuran. Dan sebabnya adalah kerana mereka ni jahil tentang hukum, tak belajar fardu ain, tak belajar apakah perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh murtad, terkeluar dari Islam, waliyadzubillahi min zalik. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, wajib ke atas kita mempelajari perkara-perkara yang membina keimanan, dan wajib juga ke atas kita mempelajari perkara-perkara yang merosakkan iman, yang membatalkan iman, yang memutuskan Islam. Kerana kata para ulama, man lam ya'rifi syarra yaqa'u fih, barang siapa yang tidak mengenal kejahatan, maka boleh jadi dia akan terlibat dengan kejahatan, terjatuh dalam melakukan kejahatan tersebut dalam keadaan tak sedar. Dan itu bukan satu keuzuran baginya, tuan-tuan. Jahil dalam masalah fardu ain, ia bukan satu perkara yang diuzurkan dalam Islam. Kalau seorang itu mencerca Allah Subhanahu wa taala, mencerca Azrail, mencerca Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina syiar agama, kemudian bila ditegur dia katakan saya jahil, saya tak tahu hukum, maka apakah ini diizinkan dalam Islam? Tidak, jawapannya, tuan-tuan. Tidak ada keuzuran dalam masalah ini.
dalam masalah yang melibatkan kekufuran, kalau seorang itu melakukan salah satu daripada perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh murtad, kemudian dikatakan bahawa saya tak tahu hukum, maka tidak ada keuzuran baginya, orang tersebut tetap dihukum kufur, waliyadzubillah, terkeluar dari Islam. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini, fasal yang kita akan bahaskan ini adalah satu fasal yang sangat-sangat penting. Maka beruntung bagi bang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesempatan untuk mempelajari bab ini. Baik. Kita lihat dulu pada halaman yang kalau pada kitab ini, kitab saya ini pada halaman 13. Saya tak pasti kitab yang ada. Sebab kitab itu sebelum kita cetak kitab dalam bentuk yang rasmi, kita gunakan kitab yang dalam bentuk itu terlebih dahulu. Saya tak pasti berapa helaian ke berapa. Tapi dalam kitab ini halaman ke-13, fasal membahaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan iman. Kata Tuan Syekh, وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. Kata Tuan Syekh, dan sesungguhnya telah banyak berlaku pada zaman ini sikap bersahaja dalam berbicara, sehingga sebahagian daripada mereka melafazkan ucapan yang mengeluarkan mereka daripada Islam, sedangkan mereka tidak menyangka percakapan tersebut adalah dosa, apatah lagi melihatnya sebagai kekufuran. Itu fenomena yang berlaku pada zaman sekarang ini, tuan-tuan. Terlibat dengan perkara-perkara kufur, dia mengungkapkan kalam-kalam kufur, namun dia tak menyangka bahawa kalam yang diucapkannya itu satu dosa, apatah lagi untuk menyangka ia sebagai satu kekufuran. Dosa pun tak anggap, tuan-tuan, apatah lagi nak menganggapnya sebagai satu kekufuran. Sebab apa? Puncanya adalah jahil. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, jahil dalam masalah ini tidak ada keuzuran. Orang tersebut dihukum kufur, waliyadzubillah. Ia berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Muslim dan Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha fin nari 70 kharifa." Situasi yang disebutkan oleh Tuan Syekh sebentar tadi, yaitu ramainya manusia yang terlibat dalam melakukan kekufuran dalam keadaan mereka tak sedar. Mereka mengungkapkan kalam-kalam yang kufur, sedangkan mereka tak menyangka bahawa kalam itu adalah satu dosa, apatah lagi menyangkanya sebagai satu kekufuran. Itu bersesuaian dengan sabda Nabi SAW. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang yang hamba itu mengucapkan satu perkataan yang tidak dianggapnya berbahaya, dia tak anggap pun perkataannya itu adalah satu dosa, satu perkara yang memudaratkannya. Padahal disebabkan perkataan tersebut, dia dihumbankan ke dalam neraka yang jarak untuk sampai ke dasarnya 70 tahun. Padahal disebabkan ungkapan yang diucapkannya itu, dia dihumbankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang jarak untuk sampai ke dasarnya itu 70 tahun perjalanan. Maka kata para ulama, maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang itu dihumbankan ke dalam neraka yang jarak untuk sampai ke dasarnya 70 tahun perjalanan itu merujuk kepada tempat orang kafir. Itu merujuk kepada tempat orang-orang kafir. Maka kalau begitu, orang yang mengungkapkan kalam yang kufur, sedangkan dia tidak menganggap ucapannya itu adalah satu kekufuran, maka tidak ada keuzuran baginya. Kata Rasulullah, dia tetap akan dihumbankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang jarak untuk sampai ke dasarnya 70 tahun perjalanan, tempat yang khusus untuk orang-orang kafir. Maknanya orang tersebut dihukum kafir. Wal haditsu rawahu Tirmizi wa hasanah wa fi ma'nahu haditsun rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Tirmizi dan hukumnya sebagai hasan, dan hadis yang mempunyai makna yang sama dengan hadis di atas adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bagi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pendahuluan terhadap pembahasan tentang riddah. Kita terus masuk kepada
halaman yang seterusnya kata Tuan Syekh, "Wariddatu salasatu aqsamin kama qassamaha an-Nawawi wa ghairuh min Syafi'iyyatin wa Hanafiyyatin wa ghairihim." Dan riddah itu terbahagi kepada 3 bahagian seperti mana yang telah disebutkan oleh An-Nawawi dan selainnya yang terdiri daripada ulama 4 mazhab, mazhab Syafi'i, Hanafi dan selain mereka. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, riddah itu pula terbahagi kepada 3. Perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh murtad terbahagi pada 3. Riddah dari sudut i'tiqad, riddah dari sudut pegangan. Seumpama seseorang itu meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy-Nya, ataupun setengah manusia yang mendakwa yang meyakini bahawa Allah Taala itu berada di atas langit, atau berada di bumi, ataupun berada di mana-mana. Itu adalah satu i'tiqad yang kufur, terkeluar dari Islam. Kemudian pembahagian riddah yang kedua adalah riddah kekufuran dari sudut perbuatan. Seumpama seseorang itu melemparkan mushaf Al-Quran ke dalam tong sampah, ataupun dikencing di atas Al-Quran, memijak Al-Quran, sujud kepada berhala, sujud kepada matahari dan bulan, pokok dan sebagainya, maka ini merupakan di antara perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang itu jatuh murtad. Begitu juga tuan-tuan, pembahagian riddah yang ketiga adalah riddah dari sudut perkataan. Ada ucapan-ucapan yang kata para ulama, barang siapa yang mengucapkannya, orang tersebut kalau faham makna, maka orang tersebut dihukum kufur. Seumpama seorang yang mencerca Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah Subhanahu wa taala, mencerca Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencerca Azrail alaihi salam, mencerca para anbiya dan mencerca para malaikat, merendah-rendahkan merendah-rendahkan syiar-syiar agama, maka orang ini dihukum murtad, waliyazubillah, terkeluar dari Islam. Kata Tuan Syekh, i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun wa kullun yatasha'abu syu'aban katsirah. I'tiqad, perbuatan, percakapan, dan setiap dari 3 pembahagian tersebut mempunyai pecahan yang banyak. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pembahagian riddah kepada 3 ini bukan satu perkara yang baru tuan-tuan. Bahkan ia disebutkan oleh para ulama kita, masyhur dinyatakan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka, sebagai contoh Al-Imam An-Nawawi, Zakaria Al-Ansari, Asy-Syarbini dan kitab Iqna'. Kalau ulama tanah Jawi kita, Syekh Daud Al-Fatani dan kitabnya Sulamul Mubtadi. Begitu juga dengan Syekh Tuan Minal Syekh Tuan Minal Terengganu, secara jelas mengatakan bahawasanya riddah itu terbahagi pada 3. Tiba-tiba tuan-tuan ada orang pada zaman sekarang ni yang jahil, dia boleh kata pengarang kitab ini Syekh Abdullah Al-Harari seorang yang sesat, seorang yang membawa ajaran baru kerana memecahkan mengatakan bahawasanya riddah tersebut terbahagi pada 3. Allahu Akbar. Dia boleh kata tak ada di kalangan para ulama yang menyebutkan bahawa riddah terbahagi pada 3. Ini ajaran baru, ajaran sesat yang diajarkan oleh Tuan Syekh dan kitab ini. Auzubillah. Saya pernah jumpa orang yang macam ni tuan-tuan. Tak sedar diri dengan jahil. Sedangkan para ulama kita begitu masyhur di kalangan mereka menyebutkan bahawasanya riddah tersebut terbahagi pada 3. Ia berdasarkan kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. 4 mazhab mengatakan bahawasanya riddah, perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh murtad, terbahagi pada 3. Maka kalau tuan-tuan jumpa orang yang cuba menyanggah pendapat yang diutarakan oleh Tuan Syekh dalam kitab ini, bahawa perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh murtad terbahagi pada 3, i'tiqad, perbuatan dan percakapan, maka ketahuilah bahawasanya orang tersebut dia bercakap berdasarkan pada hawa nafsu, khayalan dia. Dia bukan bercakap berdasarkan ilmu pengetahuan. Orang yang seperti ini jangan dihiraukan perkataannya. Baik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Tuan Syekh, fa min al-awwal
asyakku fillahi aw fi rasulihi aw al-Qur'ani aw al-yawmil akhir wal jannati aw an-nari aw ats-thawabi aw al-iqabi aw nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaihi. Antara contoh bahagian yang pertama ialah syak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syak terhadap pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran, hari akhirat, syurga, neraka, pahala, seksa, atau seumpamanya yang terdiri daripada perkara-perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Maka kata Tuan Syekh, perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh murtad dari sudut i'tiqad adalah apabila seseorang itu ragu-ragu tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bagi barang siapa yang ragu-ragu terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah dihukum kufur, wal iyadzu billahi min dzalik. Dia ragu-ragu ni tuan-tuan berbeza dengan lintasan hati. Lintasan hati kata para ulama, ia datang tanpa diduga. Ia datang tanpa kehendak kita. Barang siapa yang datang kepadanya lintasan khatir syaitani, lintasan daripada syaitan yang cuba mempersoalkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, cuba mempersoalkan kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka andai kata dia melayan lintasan tersebut, maka orang tersebut akan jatuh ke dalam murtad, jatuh ke dalam kekufuran. Lintasan itu ia datang tanpa kehendak, tetapi kalau dilayan lalu dibenarkan lintasan tersebut, maka orang tersebut akan jatuh kufur. Tetapi kalau dia membuang jauh-jauh lintasan tersebut, setiap kali lintasan-lintasan itu datang menerjah masuk dalam fikirannya, dia mengatakan amantu billahi wa bi rasulih, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya, maka hatinya itu tetap dengan Islam dan dia akan dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tetapnya dia di dalam Islam tersebut. Tapi kalau dia melayan lintasan-lintasan kufur yang datang ke dalam fikirannya itu, maka itu akan menyebabkan orang tersebut dihukum kufur, waliyazubillahi min dzalik. Adapun syak tuan-tuan, syak ia datang dengan kehendak. Ia datang dengan kehendak. Dan syak ini juga kata para ulama, ia menafikan jazam. Ia menafikan keyakinan yang ada dalam diri manusia terhadap apa yang diiktikadkan. Berbeza dengan khatir, berbeza dengan lintasan, ia tidak menafikan jazam. Ia tidak menafikan keyakinan kita terhadap pegangan yang menjadi pegangan kita tersebut. Ia hanya semata-mata lintasan yang menerjah dalam fikiran kita, dan bila kita buang maka selesai masalah. Tapi kalau ragu-ragu tuan-tuan, syak kata para ulama, ia datang dengan kehendak. Kita yang menjadi punca datangnya keraguan tersebut, dan keraguan itu kata para ulama yunafil jazam. Ia menafikan jazam, ia menafikan keyakinan yang ada dalam diri manusia terhadap pegangan yang menjadi pegangannya. Maka oleh sebab itulah barang siapa yang syak dan yang ragu-ragu tentang kewujudan Allah, maka orang tersebut dihukum kufur, waliyazubillah. Begitu juga kalau seorang itu ragu-ragu dengan salah satu daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, sebagai contoh dia kata, ya Allah Subhanahu wa taala ini mendengar ke tak mendengar? Allah Subhanahu wa taala ini melihat ke tak melihat? Dia ragu-ragu dengan salah satu daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut terkeluar dari Islam. Au fi rasulih, ataupun ragu-ragu pada pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ragu-ragu tentang pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersoalkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut juga terkeluar dari Islam. Tapi tuan-tuan, kalau seseorang itu ragu-ragu tentang kenabian Khadir alaihi salam. Khadir alaihi salam
baginda merupakan salah seorang di kalangan nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bukan rasul. Dan ulama beza pendapat, ada di kalangan ulama mengatakan bahwasanya Nabi Khadir alaihissalam baginda adalah seorang nabi, dan ada juga di kalangan ulama yang berpendapat bahawa Khadir alaihissalam itu seorang wali. Tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya Khadir alaihissalam baginda merupakan seorang nabi. Dan Khadir alaihissalam masih lagi hidup sampai sekarang ini. Zaman kita sekarang ni masih ada dua orang nabi yang masih lagi hidup. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam yang sekarang ni baginda berada di langit yang kedua, dan Khadir alaihissalam berada di atas muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan air itu seumpama daratan bagi Nabi Khadir alaihissalam. Baginda tinggal di atas air. Dan kedua-dua nabi tersebut beramal dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam dan berpuasa pada bulan Ramadan. Baik, kedua-dua nabi tersebut Khadir alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman, pada akhir zaman kelak, menentang Dajjal dan pengikutnya, menghapuskan salib dan membunuh khinzir yang berada di atas muka bumi ini. Baik. Kalau orang ragu-ragu dengan kenabian Khadir alaihissalam, maka itu hukumnya tidaklah sama seperti ragu-ragu tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kenabian Khadir alaihissalam itu diperselisihkan di kalangan para ulama. Ada ulama yang berpendapat bahawa ia seorang nabi, dan ada di kalangan ulama yang berpendapat bahawa baginda seorang wali. Tetapi kalau seorang itu ragu-ragu tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragu-ragu tentang kenabian Nabi Adam alaihissalam, maka orang tersebut dihukum kufur. Awas tuan-tuan, pada zaman sekarang ini ada ajaran yang mengatakan bahawa Nabi Adam alaihissalam itu bukan nabi. Bahkan nabi dan rasul yang pertama diutuskan, kata mereka, adalah Nuh alaihissalam. Waliyadzubillah. Mereka mengatakan Nuh alaihissalam merupakan nabi yang pertama, nabi dan rasul yang pertama diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini. Kenyataan mereka itu sekaligus telah menafikan kenabian Nabi Adam alaihissalam, menafikan kenabian Nabi Idris alaihissalam. Sedangkan kenabian Nabi Adam alaihissalam telah pun diijma'kan oleh para ulama, dinyatakan dalam Al-Quran. Adapun kita di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita meyakini bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu merupakan nabi dan rasul yang pertama diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini. Dan Nabi Syis alaihissalam yang merupakan anak kepada Nabi Adam alaihissalam juga merupakan seorang nabi. Dan Nabi Idris alaihissalam juga seorang nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini. Dan pada zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Nabi Syis alaihissalam dan zaman Nabi Idris alaihissalam, kesemua umat Islam ketika itu, kesemua manusia yang berada di atas dunia ini, semuanya beragama Islam. Tak ada seorang pun yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama kali kekufuran itu berlaku di atas muka bumi ini adalah setelah 600 tahun kewafatan Nabi Idris alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nuh alaihissalam. Maka Nuh alaihissalam merupakan nabi dan rasul yang pertama diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan kufar. Bukan nabi dan rasul yang pertama diutuskan secara mutlak seperti mana yang didakwa oleh golongan-golongan jahil di luar sana. Kita berhenti terlebih dahulu bila untuk azan. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita meyakini bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul yang pertama diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan kufar, kepada golongan-golongan yang kafir. Kita tidak mengatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah nabi dan rasul pertama diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, tidak.
Kerana Nabi lagi Rasul yang pertama diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan kenabian Nabi Adam alaihi salam itu telah pun warid di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang ke-3 dari surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Mafhum dari ayat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun memilih Adam alaihissalam dan Nuh dan Ali Ibrahim, ali keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga Ali Imran, ke atas seluruh makhluk ini. Maka ayat tersebut kata para ulama ia menjadi dalil bahawa Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umat manusia. Selain itu tuan-tuan, barang siapa yang ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran, seumpama dia mengatakan bahawa boleh jadi Al-Quran ini adalah karangan Jibril alaihissalam, ataupun dia boleh kata boleh jadi Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW sendiri, maka ini adalah satu perkara, satu kenyataan yang tidak dapat diterima, dan orang yang ragu-ragu dalam masalah ini terkeluar daripada Islam. Begitu juga orang yang ragu-ragu tentang yaumil akhir, yang ragu-ragu tentang hari akhirat dan syurga. Dia mengatakan sebagai contoh, betul ke akhirat ni ada? Benar ke syurga ni ada? Ataupun dia hanya semata-mata khayalan dan fantasi. Waliyazubillahi min zalik. Maka barang siapa yang ragu-ragu tentang hari akhirat, maka orang tersebut terkeluar dari Islam. Begitu juga dengan mereka yang ragu-ragu tentang syurga dan neraka, juga orang tersebut terkeluar dari Islam. Cuma kata para ulama dalam masalah syurga dan neraka ini, orang yang ragu-ragu apakah syurga itu telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini ataupun masih belum diciptakan, ragu-ragu dalam masalah ini kata para ulama tidaklah dihukum kufur. Yang ragu-ragu, yang kufurnya adalah dia ragu-ragu tentang kewujudan syurga secara mutlak. Adapun kalau ragu-ragu tentang kewujudan syurga, apakah ia telah pun diciptakan sekarang ini ataupun belum, bagi itu tak membawa pada kekufuran. Sebagai contoh golongan Mu'tazilah dalam masalah ini. Golongan Mu'tazilah ini adalah golongan rasionalis yang mengutamakan akalnya itu daripada nas, daripada Al-Quran dan hadis. Mereka mendakwa, di antara keyakinan mereka mendakwa bahawasanya syurga itu masih lagi belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syurga itu hanya akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berlakunya qiyamah. Maka ini satu dakwaan yang tidak benar. Di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita meyakini bahawa sekarang ini syurga dan neraka telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan-golongan yang syahid di medan perang, golongan-golongan yang syahid menentang golongan kufar di medan perang, maka ruh mereka itu telah pun sekarang ini berada dalam syurga, dalam bentuk burung-burung kecil yang makan buah-buahan dalam syurga. Taib. Dan begitu juga orang yang ragu-ragu tentang pahala dan seksa, ragu-ragu tentang apakah benar kewujudan pahala yang Allah Subhanahu wa taala gunakan bagi mereka yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah. Dan orang yang ragu-ragu dengan mengatakan bahawa apakah benar wujud dosa ataupun siksaan yang Allah Taala janjikan ke atas mereka yang menderhakainya ataupun yang mengingkari perintahnya. Dia ragu-ragu dalam masalah ini, maka orang tersebut juga dihukum kufur. Kata Tuan Syekh, "Au nahwi dzalika mimma huwa mujmun alaihi", ataupun perkara-perkara yang lain yang telah pun diijma'kan oleh para ulama, yang telah pun disepakati oleh para ulama.
mengingkari ijma' para ulama, mengingkari persepakatan para ulama tentang perkara-perkara yang maklum minad din bid darurah, tentang perkara-perkara yang daruri di dalam Islam, maka orang tersebut dihukum kufur. Mengingkari ijma' para ulama yang mana ijma' tersebut ia bersangkut paut dengan masalah yang daruri, masalah-masalah yang diketahui dalam Islam secara daruri, maka orang tersebut terkeluar dari Islam. Kemudian kata Tuan Syekh lagi, i'tiqadu khidamil alami wa azaliyatihi bijinsihi wa tarkibihi aw bijinsihi faqat, atau berkeyakinan bahawa alam ini qadim dan azali, tidak ada permulaan bagi alam ini, dengan jenis dan susunannya atau dengan jenisnya sahaja. Sebagian manusia mendakwa bahawa alam ini qadim, dan ini bercanggah dengan ayat yang kedua dari suratul Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa kulla syai', dan dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Segala perkara yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia diciptakan makhluk. Seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka di antara perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alam ini. Maka barang siapa yang mendakwa bahwasanya alam ini qadim, dengan erti tidak ada permulaan bagi kewujudannya, ataupun ia bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut terkeluar dari Islam, kerana dia telah mendustakan ayat yang kedua dari suratul Furqan. Barang siapa yang mendustakan Al-Quran, orang tersebut dihukum kufur. Perkara ini sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama, banyak berlaku di kalangan ahli falsafah, yang mana mereka ini mendakwa alam ini qadim, tidak ada pencipta baginya. Sedia kala alam ini, kata mereka. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang cendekiawan yang begitu hebat yang hidup pada kurun yang ke-5 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau ada mengarang sebuah kitab Al-Munqiz Minad Dalal, Al-Munqiz Minad Dalal dan Tahafut Al-Falasifah. Dua kitab ini adalah dua kitab yang begitu penting, yang mana dalam kitab tersebut beliau melakukan melakukan bantahan terhadap golongan ahli falsafah. Golongan ahli falsafah ni tuan-tuan terbagi pada dua. Ada ahli falsafah yang klasik dan ada yang moden. Kedua-duanya meyakini bahawa alam itu qadim. Kedua-duanya meyakini bahawa alam itu qadim. Maka dalam kitab Al-Munqiz Minad Dalal dan juga kitab Tahafut Al-Falasifah yang dikarang oleh Al-Ghazali itu, beliau menyatakan 10 kesesatan yang terdapat pada golongan ahli falsafah, dan 3 daripada kesesatan tersebut menyebabkan mereka dihukum kufur. Salah satu daripada kesesatan yang menyebabkan ahli falsafah dihukum kufur, mengikut Al-Ghazali, adalah meyakini bahawasanya alam ini qadim, tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahawasanya yang hanya tidak ada permulaan bagi kewujudannya adalah Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk belaka. Dan Allah Subhanahu wa taala pula telah menyatakan dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai', dan dia telah menciptakan segala sesuatu. Maka tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Ghazali, di antara salah satu kesesatan golongan ahli falsafah ini yang menyebabkan mereka itu dihukumkan kufur adalah kerana adalah i'tiqad mereka, pegangan mereka yang meyakini bahawasanya alam ini tidak ada permulaan. Siapakah di kalangan mereka? Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab beliau, di antara mereka adalah Ibn Rushd, Ibn Sina dan Al-Farabi. Maka itu yang dinyatakan oleh ulama kita. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, berhubung kufurnya mereka yang meyakini alam ini qadim, ia adalah satu perkara yang ma'ruf, satu perkara yang maklum dalam agama kita Islam. Dan hukum kufur yang dijatuhkan ke atas orang yang meyakini bahawa alam ini qadim, ia telah pun diijma'kan oleh para ulama, seperti mana yang telah dinukilkan ijma' tersebut oleh Al-Hafidh
Badruddin Az-Zarkashi dan kitab Tasniful Masami' jilid yang kedua. Beliau mengatakan bahawasanya barang siapa yang meyakini bahawa alam ini qadim, maka orang tersebut terkeluar dari Islam dengan ijma' para ulama. Baik. Dan salah seorang di kalangan mereka yang menyebutkan bahawasanya alam itu qadim, dalam kitabnya tak kurang daripada 7 buah kitab yang dikarangnya itu dinyatakan bahawa alam itu qadim adalah Ibn Taimiyah. Bahkan Ibn Taimiyah mengatakan pula bahawa pendapat inilah pendapat yang dikemukakan yang telah pun diijma'kan oleh seluruh ahli hadis. Beliau mengatakan alam ini qadim itu adalah pendapat yang telah pun diijma'kan oleh seluruh ahli hadis. Allahu akbar, satu kenyataan yang cukup besar. Sekaligus ia adalah satu bentuk pendustaan terhadap ahlul hadis. Tak tahu ahlul hadis yang mana satu yang beliau maksudkan. Baik. Maka orang yang meyakini bahawa alam itu qadim, alam ini tidak ada permulaan bagi kewujudannya, bermakna bahawa alam ini bukan ciptaan Allah. Maknanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini. Maka itu mustahil. Kita mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya, ketahuilah olehmu wahai Muhammad, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Maka mana mungkin ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, yang hanya tidak ada permulaan bagi kewujudannya adalah Allah. Yang azali hanya Allah. Selain pada Allah Subhanahu wa taala hadis, baru belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga, huwal awwal wal akhir. Huwal awwal itu maksudnya huwallazi la bidayata liwujudih. Dia sahaja yang tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Dia sahaja yang tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang kewujudannya azali. Adapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ia makhluk belaka, baharu belaka, dengan arti kata yang lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا ككونه عالما. Atau menafikan salah satu daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah diijma'kan oleh para alim ulama, seperti dia maha mengetahui. Kata Tuan Syekh, di antara perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh murtad dari sudut i'tiqad, apabila seorang itu menafikan salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah pun diijma'kan oleh para ulama. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hidup di Nusantara ini, khususnya di Malaysia. Ulama kita dari dahulu kala, mereka begitu mengambil cakna, memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada soal akidah umat ini. Lihat saja pada kitab-kitab akidah yang dikarang oleh mereka. Kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning yang mereka karang itu. Walaupun mereka mengarang di bidang fiqh, mereka tetap akan mulakan muqaddimah kitab tersebut dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kitab yang dikarang itu adalah kitab tasawuf, tapi mereka mulakan kitab mereka itu dengan perbahasan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengajarkan sifat 20 kepada umat Islam. Dan perkara ini adalah satu tindakan yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat cemerlang. Ia adalah satu antivirus yang dilakukan oleh para ulama kita kepada generasi mereka, supaya akidah umat, akidah generasi mereka itu terjaga. Kita mempelajari dan sebelum ini kita dah belajar Allah Subhanahu wa taala itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis.
qiyamu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah, qudrat, iradat, sampailah al-kalam. Dan kesemua sifat itu adalah sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, barang siapa yang menafikan salah satu dari sifat-sifat tersebut, orang tersebut terkeluar dari Islam. Contoh, dia menafikan sifat ilm, dia menafikan sifat pengetahuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, menafikan sifat sama, basar, sifat apa, pendengaran, penglihatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dinafikan, maka orang tersebut terkeluar daripada Islam. Ada satu golongan tuan-tuan, dia cukup anti dengan sifat 20, mengatakan bahawasanya belajar sifat 20 ni bid'ah. Orang yang belajar sifat 20 ni, mereka ni mengikut tamadun apa Yunani dan Greek konon-kononnya. Auzubillah, dari mana datang ni tak tahulah. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sifat 20 itu adalah satu perkara yang ada asasnya dalam Islam. Semua dalil yang diambil dalam pengajaran sifat 20 itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah yang mengajarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, sifat-sifat yang wajib bagi Allah taala itu 20, tak ada seorang pun di kalangan mereka yang menghadkan bahawa sifat Allah taala hanya ada 20 saja. Tak ada. Para ulama kita menggunakan ayat, di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah 20 sifat. Mereka tak katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki 20 sifat yang wajib saja. Tak ada. Mereka kata di antara perkara yang wajib dipelajari, di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah 20 sifat. Tiba-tiba ada satu golongan datang lalu mendakwa bahawasanya sifat 20 ini pembelajarannya bid'ah, perlu dijauhi, menyebabkan masyarakat umat Islam itu mundur. A'udzubillah, ma hadzal kalam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada di kalangan mereka yang mengatakan sifat 20 itu langsung tidak menguatkan iman, tidak menguatkan iman masyarakat. A'udzubillah. Maka secara tidak langsung ungkapan mereka itu telah menafikan jasa para ulama kita yang zaman berzaman mengarang kitab mengajarkan manusia sifat 20. Seolah-olah usaha mereka itu langsung tak ada apa, langsung kosong, langsung tak beri manfaat kepada manusia. Maka ini adalah satu dakwaan, satu tuduhan yang tak mampu kita, yang tak boleh kita tanggung, tuan-tuan. Perlu diberikan pencerahan kepada mereka yang berpendapat seperti ini. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat yang wajib baginya, dan di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah 20 sifat. Barang siapa yang menafikan salah satu sifat tersebut, maka orang tersebut akan terkeluar pada Islam. Baik, tentang pembahasan sifat 20 telah lalu kita bahaskan pada permulaan kitab ini. Okey. Baik, qala al-muallif rahimahullah, aw nisbatu ma yajibu tanzihu anhu ijma'an kal jism, wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa hakam. Kita berhentilah dulu setakat ini, tuan-tuan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan pula orang yang di antara perkara-perkara kufur adalah bila seseorang itu menyifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah umat Islam, tuan-tuan, akidah Rasulullah SAW adalah kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tak sama dengan cahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala tak sama dengan kegelapan. Allah Subhanahu wa ta'ala tak dikatakan besar ataupun kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan berada di satu tempat ataupun berada di mana-mana tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan ringan ataupun berat. Tidak dikatakan Allah Ta'ala itu di kanan kita ataupun di kiri kita, di depan kita ataupun di belakang kita, di atas kita maupun di bawah kita. Kerana kesemua itu adalah sifat makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang sepertinya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini merupakan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah para anbiya, akidah para malaikat dan akidah para wali Allah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan akidah ini, maka insya-Allah dia akan mendapatkan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.
Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berkelapangan untuk nak belajar lebih lanjut tentang perkara-perkara fardu ain, akidah, fiqh dan tasawuf, maka saya jemput hadir ke pondok saya, Pondok Baitus Saadah di Kota Damansara, seksyen yang kedua. Seksyen 2 di Signature Park, berdekatan dengan Segi University. Saya ada buka pondok di sana, Pondok Baitus Saadah. Kita jalankan pengajian talaqi dan tahfiz di sana. Maka barang siapa yang berkelapangan boleh pergi ke sana, boleh type dalam Facebook Baitus Saadah, dan boleh juga type dalam Google Baitus Saadah, pusat pengajian, pusat kecemerlangan pengajian Islam Baitus Saadah, Kota Damansara. Kita buka di pondok saya itu pada tiap-tiap malam kita adakan pengajian, khususnya pada Jumaat malam Sabtu, Ahad malam Isnin, dan Isnin malam Selasa. Kita jemput pada semua jemaah untuk ke tempat saya insya-Allah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tahlil 3 kali dan selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.